Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu dalam tema Pertanian dan Penternakan dalam unit Perkongsian Bijak. Jom kita teruskan. Apa aktiviti kita pada hari ini? Ya, murid-murid, pada hari ini murid-murid akan membaca petikan. Seterusnya, murid-murid akan mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan petikan. Apa itu idea utama dan idea sampingan? Ya, murid-murid, idea utama ialah isi penting pada sesebuah perenggan. Idea utama kebiasaannya berada pada ayat pertama perenggan. Apa pula idea sampingan? Idea sampingan ialah idea yang menyokong idea utama. Contoh dan ciri-ciri boleh digunakan untuk menyokong idea utama. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca petikan Perkongsian Bijak. Seterusnya, kita mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam setiap perenggan. Mari kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Hanif dan bapanya, Encik Salim, menziarahi rakannya, iaitu Encik Azman. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini, beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Baiklah murid-murid, dalam perenggan yang pertama ini, idea utama yang ingin disampaikan ialah tentang usahawan tanaman cili padi. Bagi menyokong idea utama ini, beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Inilah idea sampingan bagi perenggan yang pertama. Murid-murid nampak tak? Bagi menyokong idea utama usahawan tanaman cili padi ini, beliau kini mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Ya, murid-murid, ini membuktikan bahawa Encik Azman ialah seorang usahawan tanaman cili padi. Inilah yang dikatakan idea sampingan. Baiklah murid-murid, kita teruskan pada perenggan yang kedua. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan pada perenggan yang kedua ini? Ya, murid-murid, pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Bagi menyokong idea utama ini, idea sampingan yang disampaikan dalam perenggan ini ialah permintaan cili padi beliau amat tinggi. Apabila dia menjadi pembekal cili padi utama, maka beliau mempunyai permintaan yang amat tinggi. Ya, kerana beliau merupakan pembekal cili padi utama. Dapat tak murid-murid faham bagaimana cara untuk kita
mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Baiklah murid-murid, apa kata kita teruskan pada perenggan yang ketiga. Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan dalam perenggan yang ketiga ini? Ya, murid-murid, pengeluar sos cili padi. Bagi menyokong idea utama ini, idea sampingannya ialah bekalan botol daripada abangnya. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Dengan itu, beliau boleh menjadi seorang pengeluar sos cili padi. Baiklah murid-murid, kita teruskan pada perenggan yang keempat. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan dalam perenggan yang keempat ini? Ya, murid-murid, meningkatkan pendapatan Encik Azman. Bagaimana yang dikatakan meningkatkan pendapatan Encik Azman? Ya, kerana beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Bagaimana dia mendapatkan harga murah untuk kos botol sos ini? Ya, kerana abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar. Jadi, inilah yang dikatakan usaha sama yang merupakan perkongsian bijak. Adik-beradik saling tolong-menolong, bantu-membantu meningkatkan ekonomi. Baiklah, dengan itu, mendapat harga murah untuk kos botol sos merupakan idea sampingan dalam perenggan yang keempat ini. Dapatkah murid-murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam petikan ini? Pasti dapat, kerana mudah sahaja kan? Baiklah murid-murid, inilah rumusan idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam petikan perkongsian bijak itu tadi. Pada perenggan yang pertama, idea utamanya ialah usahawan tanaman cili padi. Idea sampingannya 200,000 batang pokok cili padi. Pada perenggan yang kedua, idea utamanya ialah pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Idea sampingannya ialah permintaan cili padi beliau amat tinggi. Pada perenggan yang ketiga, idea utamanya ialah pengeluar sos cili padi. Idea sampingannya ialah mendapat bekalan botol daripada abangnya. Pada perenggan yang keempat, idea utamanya ialah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Idea sampingannya ialah mendapat harga murah untuk kos botol susu. Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan lagi kefahaman, mari kita cuba latihan ini.
Arahannya, baca dan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Tajuknya, buah belinjau. Baiklah murid-murid, inilah buah belinjau. Ini pula pucuk belinjau. Yang ini pula kerepek belinjau. Mari kita sama-sama membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam setiap perenggan. Kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Baik murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan dalam perenggan yang pertama? Ya, murid-murid, banyak kegunaan kepada manusia. Bagi menyokong idea utama ini, idea sampingannya ialah buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Oleh kerana pokok belinjau ini banyak kegunaannya kepada manusia, dia akan menjadi sumber pendapatan kepada petani. Baiklah murid-murid, kita teruskan pada perenggan yang kedua. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini, kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan pada perenggan yang kedua ini? Ya, murid-murid, dijadikan kerepek belinjau. Bagaimana pula dengan idea sampingannya? Ya, betul murid-murid. Meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Seterusnya, kita teruskan pada perenggan yang ketiga. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan pada perenggan yang ketiga? Ya, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Manakala idea sampingannya pula ialah pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Kita teruskan pada perenggan yang keempat. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan pada perenggan yang keempat ini? Ya, murid-murid, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Manakala, idea sampingannya pula ialah meningkatkan pendapatan petani.
Kita teruskan pada perenggan yang kelima. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh semua golongan. Baiklah murid-murid, apakah idea utama yang ingin disampaikan pada perenggan yang kelima ini? Ya, betul murid-murid. Tentang pokok serbaguna. Manakala idea sampingannya ialah dikomersialkan. Apabila pokok itu serbaguna, maka pokok itu mudah untuk dikomersialkan. Baiklah murid-murid, inilah rumusan tentang idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam petikan buah belinjau itu tadi. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Sekian, terima kasih.